ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما الله. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala sampai hari ini kita sudah masuk malam yang ke-21 22 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kesudahkan kita dengan sudah yang baik dan memenuhi jiwa kita dengan janjinya sebagai seorang yang muttaqin insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berada pada fasa yang ketiga, yang mana pada fasa ini Rasulullah mempergiatkan lagi amalan dan Nabi mula beriktikaf pada malam yang ke-20 sampailah akhir Ramadan untuk mencari dan menambahkan lagi apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan, untuk menggambarkan kepada kita di akhir Ramadan klimaks kepada nilai Ramadan ini. Ya, bila di akhir hampir wafatnya Rasulullah beriktikaf selama 20 hari, bermula daripada malam yang ke-10 sampailah akhir. Iktikaf adalah satu amalan yang besar dan suatu amalan untuk kita memikirkan tentang hidup di dalam kubur kita, memikirkan hidup kita di padang mahsyar, memikirkan hidup kita selepas daripada kehidupan dunia. Bila kita puasa, kita tak makan dan tak minum. Bila kita tak makan, kita akan rasa tidak ada nilai hidup atas dunia, tidak ada keseronokan. Bila tidak ada keseronokan, supaya kita fikir tempat yang lebih abadi, yang lebih seronok, yang lebih kekal, iaitu akhirat. Sebab itulah Nabi sebut lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda ifdarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kenapa kita gembira? Kerana dikaitkan dengan makan dan minum. Sebab apa orang puasa tu rasa tak seronok? Pergi kerja tak seronok, pergi shopping tak seronok, balik kampung tak seronok, jalan tak seronok, buat apa pun tak berapa seronok, sebab buat dalam keadaan lapar. Ya, gambaran kegembiraan itu digambarkan dengan makan dan minum. Tetapi Allah Ta'ala bila datang Ramadan, Allah haramkan makan dan minum untuk memberi faham pada kita hidup bukan untuk makan dan minum, tetapi hidup ada satu lagi, liqa'a rabbih, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dapat mengesampingkan makan dan minum dan tujuan hidup dia untuk hanya mencari bahagian perut semata-mata, maka orang ini dia akan fikir bagaimana pertemuan dia dengan Allah Ta'ala yang lebih hebat daripada makan dan minum itu. Ya, sebab itulah tuan-tuan dirahmati Allah, persiapan nak jumpa Allah bukan dengan tangan kosong. Kita kena bawa benda. Apa yang kita kumpul atas dunia ni kita akan tinggalkan. Ya, kita akan letak ke tepi. Bila kita masuk kubur, kita tak akan bawa semuanya. Yang kita akan bawa ialah amalan kita. Sebab itulah sesiapa yang nak berjumpa Allah, Allah Ta'ala kata orang yang berpuasa dia akan gembira bila jumpa Allah Ta'ala. Kenapa kita gembira jumpa Allah? Sebab nilai kemuliaan, keberkahan, kehebatan yang ada dalam Ramadan menyebabkan kita akan rasa gembira bila jumpa Allah. Sebab itulah orang yang tidak ambil kesempatan Ramadan, maka dia akan celaka.
malaikat turun. Satu ketika Rasulullah naik kepada tangga untuk naik ke mimbar. Di antara doa malaikat mengatakan, mana-mana umatmu yang masuk Ramadan, kemudian dia keluar Ramadan, Allah tidak hapuskan dosa-dosanya, celaka dia. Nabi aminkan doa malaikat Jibril AS. Jibril adalah malaikat yang paling mulia di langit, dan Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia di bumi. Dua berdoa, seorang berdoa, seorang mengaminkan. Sudah pasti doanya itu tinggi nilainya di sisi Allah. Seperti kita ambil handphone kita cas 2-3-4 jam. Bila kita nak guna tengok-tengok, tak boleh guna juga, cas tak masuk. Handphone yang macam ni biasanya kita balik ke dinding, maknanya dah besar, tak ada nilai. Begitulah manusia dia masuk Ramadan, madrasah Ramadan, tak mampu nak tarbiyahkan dia, tak mampu mengubahkan dia. Maka orang yang macam ni adalah orang yang dah rosak jiwa dalam dunia. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, kita nak jumpa Allah bukan kosong-kosong gitu. Sebab itu dah disebut dalam suratul Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang nak berjumpa atau ada pengharapan nak bertemu dengan Allah, hendaklah dia melakukan amal saleh, dan hendaklah dia menjauhkan sesuatu yang syirik dalam peribadatannya kepada Allah dengan sesuatu yang lain. Maknanya kita kena bawa amal ibadah, tetapi amal ibadah yang amat menggembirakan kita adalah amal ibadah yang Allah janjikan dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab di dalamnya yang dikatakan innal hasanata mujtama'atun, kebaikan dihimpun dan diganda-gandakan. Sebab itulah gembira kita jumpa Allah. Kita buat sikit dapat banyak. Siapa yang tak suka tuan-tuan? Kerja sikit gaji mahal, daripada kerja banyak gaji sikit. Tuan-tuan nak yang mana? Sudah pasti kerja sikit gaji mahal, melimpah-limpah. Buat satu dapat gandaan 70 kali ganda. Man ada fariḍah kana kama ada 70 fariḍah bima siwahu. Barang siapa yang buat satu yang wajib, Allah gandakan 70 kali ganda. Siapa yang buat yang sunat, Allah gandakan yang wajib pahala. Ini tidak ada dalam bulan yang lain. Sebab itulah kita jumpa Allah gembira. Ya Allah, di siapa punya ya Allah, di siapa punya ya Allah. Allah Ta'ala kata kamu punya lah. Macam tak pernah buat. Allah kata ini yang kamu buat dalam Ramadan. Allah ganda dan gandakan. Sebab itulah di akhir-akhir ini kita kena lagi-lagi tuan-tuan. Hebatnya Ramadan tidak dengan bulan yang lain. Satu-satunya nama yang disebut dalam Quran Ramadan saja tuan-tuan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Tak ada bulan lain. Bulan Syawal tak ada, bulan Rabiul Awal tak sebut, bulan Haram, bulan itu semua tak sebut. Syahrul Ramadan je sebut. Inilah bulan yang hebat. Kita ambil kesempatan. Orang yang tak ambil kesempatan, dia akan kecewa bila berjumpa Allah Ta'ala di akhirat sebab. Sebab itulah kita kena bersusah payah mengambil. Ada lagi sakit hati yang tertinggal lagi dalam bulan Ramadan. Kita kena susah. Sebab nak jumpa Allah ni bukan mudah-mudah. Dalam surah Al-Isyiqaq Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-7 lebih kurang. Ayat yang ke-6. Ya ayuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadhan faqlati. Wahai manusia, sesungguhnya kamu bersusah payah untuk berjumpa dengan Allah, pasti kamu akan berjumpa. Kita kena bersusah payah. Sembahyang tu susah, puasa tu susah, berjihad tu lagi susah, mengeluarkan duit bantu orang, bermujahadah melawan hawa nafsu tu susah. Tapi kita kena usul-usul. Sebab tu sebenarnya tujuan kita dibangkitkan di atas muka bumi, untuk liya'budun, mengabdikan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, orang yang ambil kesempatan Ramadan, dia akan gembira jumpa dengan Allah. Sebab nilai yang disebutkan tadi yang kedua, wa ta'atan maqbulah, ketaatan Allah terima dalam bulan ini. Wa maghfirah wa dhunuban maghfirah, dosa-dosanya Allah Ta'ala hapuskan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma
dengan penuh iman dan pengharapan Allah hapuskan dosanya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malamnya, sama ada dengan tarawih, dengan witir, dengan tahajud, dengan tadarus, Allah hapuskan dosanya. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan pengharapan, Allah hapuskan dosanya. Tetapi bila janji penghapusan dosa, kita jangan pandang sebelah mata. Jangan harap janji ini kecil. Tetap dikatakan kita dihapuskan dosa dan Allah maafkan kita. Inilah penyebab kita boleh masuk syurga Allah. Ya, sebab Nabi kata kalau kita dihisap buku catatan masing-masing semua orang takkan layak masuk syurga. Takkan layak. Ya, man nuqishal hisab uzib. Siapa yang dihisap, dikira buku catatan yang dia akan diazab. Diazab. Aisyah tanya patu ayat ni macam mana ya Rasulullah? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah akan hisap dengan hisap yang ringan. Ayat Rasulullah kata ini bukan hisap, ini namanya bentang saja. Bila Allah bentang buku catatan masing-masing, Allah kata aku ampunkannya. Aku ampunkannya. Ya, kerana keampunan Allah lah kita boleh masuk syurga, tuan-tuan. Keampunan Allah, di mana kita nak keampunan Allah? Di bulan Ramadan. Puasa dapat keampunan, bangun malam dapat keampunan, mendirikan Lailatul Qadar mendapat keampunan. Inilah peluangnya. Allah Ta'ala kata ma'aghfara li dhambi, ma'aghfara li 'abdi, ma zala aghfara li 'abdi mastaghfarani. Aku sentiasa akan mengampunkan umatku, hambaku, selagi mana dia datang memohon keampunan kepadaku. Allah Ta'ala ni dia buka ruang pada kita, tuan. Inilah peluang. Sebab itulah Ramadan ni kita kena gembira, kita kena rasa seronok. Ramadan adalah satu anugerah. Ramadan adalah satu pemberian yang luar biasa. Jangan anggap Ramadan ni adalah bebanan, penyiksaan. Ada orang dia tak seronok dengan Ramadan, kata. Kalau boleh nak cepat-cepat keluar daripada Ramadan. Sebab tu kita tengok dalam 2 minggu ni orang dah mula dah pasang lagi raya. Ya, lagu raya dah mula pasang. Pergi supermarket, hypermarket, pergilah duduk dalam radio, dalam kereta orang dah pasang. Orang dah tuju dah lagu. Saya tuju lagu ini kepada si dia yang berada di sana. Tak ada. Lagu raya dah berkumandang. Lagu An-Nasir dah keluar. Lagu Sudirman balik kampung dah keluar. Lagu Datuk Sharifah Aini dah keluar dah. Lagu Piramli pun dah keluar dah. Dah keluar. Orang yang mula pasal lagu raya, tuan-tuan, seolah-olah dia tak seronok dengan Ramadan. Seolah-olah dia tak seronok duduk dalam Ramadan. Dia nak kalau boleh cepat-cepat keluar daripada Ramadan. Orang yang macam ni lah yang Nabi kata orang yang tak tahu apa-apa dalam Ramadan. Kalau kita tahu apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam Ramadan, orang akan bercita-cita bukan nak sebulan, kalau boleh setiap bulan Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamanna anna sanata kulluha Ramadan. Kalau umatku tahu apa yang ada dalam Ramadan, nescaya dia akan mengimpikannya 12 bulan itu adalah Ramadan. Tentang sebab apa? Sebab umur kita ni bukan panjang pun. Dahlah bukan panjang, amalan kita bukan banyak pun. Dahlah amalan tak banyak, dosa pula banyak. Kadang-kadang buat amal pun berdosa. Berapa ramai orang sembahyang yang tak khusyuk. Kan Allah janji dah orang yang tak khusyuk, orang yang lalai kan dekat kelima. Wailul likulli ummah wailul lil musallin. Celaka dah orang yang salat. Sembahyang pun boleh masuk neraka. Ya, buat amal ibadah pun boleh masuk neraka. Ya, suatu ketika Abu Hurairah diminta untuk menyampaikan satu hadis yang diterima daripada Rasulullah. 3 kali dia pengsan sebelum dia menyampaikan hadis itu. Apabila dia dah sedar, kali ketiga baru dia kata, yang mula-mula masuk ke dalam neraka ialah 3 golongan. Yang pertama yang jihad fisabilillah, yang kedua yang dermawan fisabilillah, dan yang ketiga yang membaca dan mengajar Al-Quran. Bukankah 3 golongan ini 3 yang melakukan amal? Tetapi mereka lah golongan yang pertama yang masuk dalam neraka. Sebab apa? Mereka buat bukan kerana Allah, bukan kerana Allah. Maknanya kita buat amal ibadah pun dosa lagi. Apatah
niscaya kita tidak akan masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah saking bagi Ramadan kita kena rasa seronok lagi Allah. Harap-harap janganlah cepat cegah, cepat sangat pergi. Ya, orang yang tak tahu saja yang akan mengimpikan keluar daripada Ramadan. Bukankah Nabi dah kata idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffilat asyayatin. Apabila datang pada Ramadan, Allah akan buka pintu syurga seluas-luasnya. Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Allah rantaikan syaitan-syaitan. Yang ni pun dah boleh jadi penyeronok pada jiwa kita, tuan-tuan. Sebab apa? Allah Ta'ala kata Allah buka pintu syurga. Maknanya apa pintu syurga ni, tuan-tuan? Maknanya Allah nak suruh kita masuk syurga. Allah nak mempermudahkan jalan-jalan menuju ke syurga. Allah Ta'ala nak mempermudahkannya. Ke ada kat sini yang rasa-rasa tak nak masuk syurga, cuma angkat tangan nak tengok? Kan tak ada. Semua orang bercita-cita nak masuk syurga. Ni duduk dalam majlis ilmu ni kan bercita-cita nak masuk syurga. Kan Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fihi sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah permudahkan jalan ke syurga. Allahu Akbar. Ya, jadi kita nak syurga. Lepas tu kita tunggu ni. Tapi ada orang yang tak suka tunggu. Dia kata banyak balik tengok bola, duduk tertarik ke dalam malu. Dia tak nak duduk dalam majlis ilmu yang dikatakan raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah syurga daripada syurga juga, ya, taman-taman syurga. Kita ni tuan-tuan berjinak-jinaklah dengan taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita penghuni syurga di akhirat Allah. Tapi kalau taman syurga di dunia ni liarnya hati kita nak duduk, maka tak tahu nak kata. Kita sendiri meliarkan ataupun menjauhkan syurga-syurga yang Allah Ta'ala dah sediakan sebelum datang syurga yang sebenarnya. Sebab itulah majlis ilmu dalam bulan Ramadan penting, tetap penting. Ya, dalam surah Al-Mulk dikatakan kenapa ramai orang masuk dalam neraka ashabus sa'ir. Yang penghuni neraka sa'ir, kenapa? Mereka berkata wa qalu law nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah mereka berkata kami mendengar, yakni mendengar tazkirah. Tazkirah ni tuan-tuan, inna tazkiratan, ya, sesungguhnya tazkirah ini, ya, manfaatnya adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, sebaik-baik, ya, tazkiratan liman yakhsha. Dalam surah Taha kata, Taha inna anzalna hadzal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Al-Quran diturunkan bukan untuk menyulitkan, menyusahkan, tetapi dia adalah peringatan kepada orang yang takut. Orang yang takut saja yang akan ambil tazkirah, peringatan. Ya, inna fa'atiz zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya bermanfaat zikrah itu, peringatan itu kepada orang yang beriman. Kalau kita beriman, kita tak seronok dengan tazkirah. Dan tadi kita nak pergi haji, kadang-kadang kita kursus sampai 16 siri, 17 siri, 18 siri. Nak pergi haji, kadang-kadang 18 siri itu tuan-tuan makan masa sampai 1 tahun. Kena pula tahun tu nama tak naik. Ya, dia cari lagi sampai 2 tahun belajar nak pergi haji. Padahal tuan-tuan pergi haji ni, sebenarnya kalau kita buat betul-betul haji ni 5 hari selesai. 5 hari je selesai, tuan-tuan. Yang kita pergi 40 hari tu package murah je. Nak pergi Madinah, ziarah kebun taman, lepas tu pergi ke Mekah, ambil gambar dengan kita. Kan? Tu je lah. Yang sebenarnya 5 hari je. Ya, kalau orang yang duit banyak, dia pergi package seminggu je, tuan-tuan. Package dia kadang-kadang 100,000. Duduk di hotel dekat dengan Kaabah, lalu ke bawah, terowong bawah. Tak sibuk dengan orang ramai. Lesak-lesak. Boleh lah. 5 hari selesai, tuan-tuan. Ya, duduk di Arafah. Kemudian Musdalifah, kutip batu, pergi ke Mina, melontar, mati, kemudian balik ke Mekah, tawaf, sa'i, kemudian tahlul. Selesai masalah. 3-5 hari je, tuan-tuan. 5 hari selesai. Tapi kalau 5 hari ni, tuan-tuan, kita belajar sampai 1 tahun, 2 tahun. Tu pun kadang-kadang asyik bayar dam je kat sana, tak faham-faham. Ya, kebetulan pula belajar pula dengan ustaz yang banyak daripada belajar. Tawaf tu ada di 3. Doa je tu. Yang tu sampai kat sana pun gitu. Tak faham. Ya,
belajar 2, 3, 4 tahun. Sebenarnya Ramadan puasa ni 30 hari tuan-tuan. Bukan 5 hari, 30 hari. Dalam 30 hari, satu hari itu maka masa 13 jam. 13 jam 41 minit. Panjangnya kita ni tuan-tuan. Sebab tu bila masuk je Ramadan, kadang-kadang banyak soalan-soalan orang-orang datang tadi. Kan? Kadang-kadang soalan-soalan yang berkait, soalan-soalan yang bertindak lah. Tapi itulah, tak belajar. Datang, Ustaz, Ramadan ni boleh tak cium isteri? Dia datang tanya, boleh tak cium isteri? Yang kita peliknya, kenapa bulan Ramadan pun nak cium isteri? Bulan Rejab ada, Syaban ada. Kenapa tak dicium yang bulan tu? Bulan Ramadan juga nak cium. Entahlah Ustaz, bulan lain ni tengok bini macam tianggo je Ustaz. Tapi bila datang Ramadan ni lain macam. Bulan lain dia berkembang depan muka pun tak ada apa Ustaz. Tapi bulan Ramadan dia berbahagia tu, ya Allah. Lain macam tengok. Inilah nak katakan. Dia belajar. Ada yang dia datang tanya, Ustaz macam mana puasa saya? Dekat nak berbuka puasa, nak habis puasa, nak habis bersahur tu, tinggal 5 minit lagi. 5 minit tu lah dia nak bersama dengan isteri. 5 minit. 5 minit tu dia masih lagi nak bersama dengan isteri. Ya. Masa tu bila dia main mikrofon, tak. Masa tu kering, dia dalam sarung lagi. Suami dan isteri tanya, tak? Ke imam tu, ke apa? Kejap, sikit lagi. Sebelum tu bila dia kata saya sempat cabut Ustaz. Macam mana hukum ni? Takutnya tu bila duduk main tak tu masuk dah tak tahu dah. Sudah ya. Kadang-kadang soalan yang pelik kita nak jawab pun susah. Kenapa masa 5 minit tu baru nak buat kerja? Yang 5 jam sebelum tu kenapa? Buat apa? Inilah keadaan ni. Kadang-kadang orang yang isap wakaf contoh, mahal masa wakaf. Ya, bangun tinggal 5 minit. Isap wakaf, makan tak boleh. Kalau makan, isap wakaf tak boleh. Macam mana aku tak boleh? Lah, tangan kanan makan, tangan kiri isap wakaf. Tu dah. Dia jadi macam ada berbagai-bagai soalan. Ada tanya tentang imsak, boleh makan lagi ke tidak? Korek hidung macam mana, korek telinga macam mana, kalau kentut dalam air macam mana? Kalau itu, kalau ini, banyak soalan-soalan pelik-pelik tentang. Sepatutnya kita kena buat kursus dulu sebelum Ramadan. Ya, buat pra-Ramadan. Ada tempat-tempat dia buat di ambang Ramadan. Bagus. Tapi kalau tuan-tuan nama tak seronok, tuan-tuan boleh tukar. Ya, tulis di ambang Ramadan. Lepas Ramadan makan nasi ambang. Kan? Jadi kita perlu untuk mempelajarinya lagi. Sebab banyak ilmu-ilmu yang tersangkut dengan Ramadan ini yang perlu kita sentiasa memperbarui dan memperbaruinya. Ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Inilah masuk malam 22. Abu Zar Al-Ghifari kata, Nabi bila masuk malam yang ke-21, 22 dan 23, Nabi akan mempergiatkan ibadahnya 1/3 malam, tidak tidur malam. Ya, setiap hari ini ramai dah banyak dah surah masjid membuat qiyamul lail 10 hari berderet. Ada yang ambil malam ganjil, ada yang ambil setiap malam. Baguslah, alhamdulillah, tahniah. Ya, ramai yang datang bermalam, beriktikaf, tidur di masjid. Ambil peluang tuan-tuan tidur di akhir-akhir di Ramadan. Siapa yang beriktikaf 10 hari, insya-Allah dia akan dapat 1 hari daripadanya ialah Ramadan qiyam. Tak pada yang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya, ambillah ruang untuk kita fikir untuk masa depan kita. Yang dalam Quran sebut, ya, hari-hari akhirat nanti, ya, pada seseorang itu akan lari daripada keluarganya, lari abihi wa ummihi, lari daripada ayahnya, daripada ibunya, daripada ibu dan daripada ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan dia akan lari daripada suami isterinya dan daripada anak-anaknya. Semua akan lari lagi. Semua akan tinggal diri masing-masing. Bagaimana amalan aku, bagaimana amalan aku, dia akan fikir. Maka inilah masanya untuk kita datang beriktikaf. Tinggal isteri kita 365 hari satu tahun tuan-tuan. Ya, 355 hari kita belum isteri. Ambillah 10 hari belum tiap masjid pula. Tak boleh tu. Right? Duduk kat masjid. Ya, berperang dengan nyamuk sikit, tak apa, ya, untuk mendapat nilai, ya, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila masuk malam yang ke-24, 25, 26,
Abu Zar kata Rasulullah akan mempergiatkan lagi sampai separuh malam. Allah Rasulullah berjaga malam dan memenuhinya dengan ibadah. Kemudian bila masuk malam 27, 28, 29, Rasulullah mempertingkatkan lagi dengan gerakkan isteri-isterinya, dengan menantunya, dengan anaknya. Dan Rasulullah tidak tidur sepanjang malam. Ya, Aisyah kata Rasulullah bila pergi ke masjid malam yang ke-20, Rasulullah tidak balik-balik, tidak pulang-pulang. Kita pulang ke rumah tak datang-datang. Itu hebat. Ya, jadi sebab itulah Nabi kata taharrau lailatul qadri fi ashri fil witri min ashri awakhir min Ramadan. Carilah pada kamu pada malam ganjil, ya 10 yang terakhir daripada Ramadan, daripada Lailatul Qadar, daripada Ramadan ini, mencari Lailatul Qadar. Habis peluang tuan-tuan, Allah Ta'ala sengaja adakannya untuk menampung apa yang ada pada kekurangan diri kita ni tuan-tuan. Yang saya katakan tadi, umur kita pendek, amalan kita tak banyak, dosa kita ni banyak. Maka macam mana kita nak menampungnya? Allah sediakan Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar ini pun kalau beramal boleh mendapat alfu syahri, lebih baik daripada 1000 bulan pun kita tak nak juga. Maka tak tahulah jadi apa kita tuan-tuan. Seolah-olah macam kita ni ada jaminan boleh mendapatkan rahmat Allah Ta'ala dengan cara yang tidak mengerjakannya ataupun menghidupkannya. Jadi tuan-tuan, orang-orang yang berusaha mendapatkan Lailatul Qadar, besarnya Lailatul Qadar ini adalah kerana apa tuan-tuan? Ada beberapa hikmah dan nilai dia. Yang pertama, bila kita dapat Lailatul Qadar, Allah gandakan amalan dan pahala kepada seseorang yang mendapatkan. Allah gandakannya tuan-tuan. Ya, gandaannya sampaikan disebut dalam Al-Quran dikata alfun, 1000. Sebenarnya masuk Al-Quran bukan 1000 dalam bentuk bilangan macam kita 83 tahun 4 bulan. Tidak. Masuk alfun tu ialah alf, ribu-ribu. Maknanya Allah nak bagi balasan yang tidak ada limit. Ya, kan Allah Ta'ala kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan bagi orang yang sabar itu balasan yang tidak terkira, yang tidak ada batasan. Allah bagi dan bagi dan bagi dan bagi. Inilah tuan-tuan, kita nak dapat nilai macam ni tidak bukan dapat tiada hari lagi. Bulan Ramadan dia Allah Ta'ala sendiri. Rebutlah, rebut. Mudah-mudahan dengan kita dapat beramal dan Allah Ta'ala terima, insya-Allah dengan diri kita pun mungkin boleh menjadi berubah. Kita boleh berubah menjadi manusia-manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita dapat Ramadan Lailatul Qadar ni, ya Allah hapuskan dosa kita. Dan yang ketiga, besarnya Lailatul Qadar kerana di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi, sesungguhnya kami menurunkan pada malam itu Al-Quran, iaitu pada malam ketentuan, malam Al-Qadar, Al-Quran. Ya, sebab apa tuan-tuan, bila kita menjadikan Al-Quran sebagai teman yang dikatakan hudan linnas, petunjuk ni panduan. Panduan ni nak mudah faham, dia adalah manual. Orang yang ambil Quran sebagai manual hidup dia tentu berjaya, pasti berjaya. Ya, dalam surah Baqarah ayat 1 sampai 5, ya Allah Ta'ala kata zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah kitab, yakni Al-Quran. Dia ada keraguan di dalam, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi orang yang nak ambil Quran ni orang yang bertakwa saja tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita ni tak seronok dengan Quran, cuba fikir-fikir aku ni orang takwa atau tidak. Kalau orang takwa, dia akan sentiasa mendampingkan Al-Quranul Karim. Kan kita puasa ni nak lahirkan apa tuan-tuan? Lahir takwa, la'allakum tattaqun. Kalaulah puasa kita ni Allah Ta'ala terima, maka kita semua adalah dipanggil orang muttaqin. Ya, dan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu apa? Dia akan menjadikan Quran sebagai manual dalam hidup dia. Manual. Bila dia sudah menjadikan Quran sebagai manual dalam kehidupannya, Allah janji dia berjaya. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Jadi tuan-tuan, sebab apa berjaya? Kerana orang yang bertakwa sajalah Allah
mempersiapkan diri dengan takwa. Allah perintahkan takwa sebagai satu perintah. Kamu kena takwa. Kamu kena takwa. Ya, dalam tiap-tiap hari Jumaat imam kau baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu. Wajib jadi takwa kamu. Ya. Dan jangan kamu mati kecuali kamu menyerah diri pada Allah Taala. Ini dia tuan-tuan. Ya. Sebab itulah kita ambil Al-Quran sebagai sebagai teman yang kita kena berinteraksi dengannya sepanjang masa. Ya, tuan-tuan tengok. Ya, sahabat-sahabat kita, mujahidin di Afghanistan, di Palestin. Ya, dalam Brigade Izzuddin Al-Qassam nak masuk di dalam tentera yang direkrutkan oleh brigade ni tuan-tuan. Sekarang sudah meningkat menjadi keanggotaannya hampir 25,000. Start daripada intifada 2,000 sampai sekarang yang dah syahid ada lebih kurang 800 orang dah syahid, tuan-tuan. Dan kemasukan nak masuk dari keanggotaan ini tuan-tuan bukan mudah, tuan-tuan. Yang pertama syaratnya adalah hafaz Al-Quranul Karim, satu Quran. Kemudian dalam masa 4 tahun dia dipantau oleh praktik. 4 tahun tidak tinggal salat subuh berjemaah. Agak-agak dalam masa ini siapa yang layak angkat tangan? Tak apa nak layak kita gambarnya tuan-tuan ya. Ya, tak payah kata 30 juzuk, 1 juzuk, oh ya Allah. Ya, patut tuan-tuan nak tengok dalam rancangan Al-Hafiz Indonesia 2014. Kita tengok dalam YouTube. Budak uji 4 tahun tuan-tuan, namanya Hadi. Bila pengacara tanya, Hadi sekarang ni berapa hafalnya? 9. 9, Hadi 4 tahun. Dia pun tanya ibu dia, sebetulnya berapa bu? Sebetulnya 2. Kan? Orang pakai tahu 9, punya 2. Walaupun 2 tuan-tuan 4 tahun. Cuba tengok anak kita 4 tahun. Ya, anak kita 4 tahun ABC pun tak lepas lagi. Ya, atau ni 4 tahun, udah 2 juzuk tuan-tuan 4 tahun. Yang kita 40 tahun pun tergagak-gagak lagi. Ni 4 tahun dah 2 juzuk. Siapa dapat 1 juzuk kat sini? Tak apa-apa tuan-tuan. Dia 2 juzuk 4 tahun. Yang seorang lagi pengacara tanya, ni nama apa? Musa. Berasa berapa dah sekarang? Dah 29 juzuk. Penonton bakal tahu. Sebab Hadi tadi kata 9, punya 2. Yang ni 29, pokok berapa? Dia pun tanya, sebetulnya berapa apanya? Sebetulnya 29 lebih. Masya Allah, 29 lebih. Ya. Barulah panelis pun tanya, Ali Jabir pun tanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sil ayat. Dia pun sambung, ya ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Masya Allah, ahsan takwis. Ya. Pengacara tanya, ni surah apa? Baqarah. Tela lagi Baqarah. Tapi dalam kepada yang tela itu 30 juzuk dah tuan-tuan. 30 juzuk. Ya, baru ni dia pergi musabaqah Al-Asghar Al-Hafiz di Saudi. Dia mendapat gelaran dan mendapat anugerah hafiz paling muda di dunia, tuan-tuan. Paling muda. Umur 5 tahun, mencercana tahun sudah menghafal 30 juzuk Al-Quran. Imam Syafi'i pun 7 tahun, tuan-tuan. Itu pun orang Arab, ni orang Melayu. Ya. Kemudian penonton pun tanya, takut dua ni dah nak rancang. Ya, sabar lagi panelis tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Dia pun sambung, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan. Dia boleh sambung, tuan-tuan. Ya. Kemudian penonton bawah pula tanya, takut dari rancang. Maka naik seorang mahasiswa, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia siapa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Masya-Allah, tuan-tuan. Inilah yang dikatakan Al-Quran
Sebab dia fitrah. Ya, fitrah. Yang memberi nilai pada budak ni tak ada nilai budak ni, tetapi yang memberi nilainya Quran, tuan-tuan. Macam duit kita lah, kertas asal tu tak ada nilai, tetapi bila diberi nilai, kita pijaklah macam mana, ya, kita gumpallah macam mana, tetap dia bernilai sebab dia ada nilai yang diberikan. Itulah Al-Quran. Dada manusia bila terisi dengan Al-Quran, dia akan jadi kuat, dia akan jadi mulia, dia akan jadi hebat. Tapi yang sedih hari ini tentang berapa orang yang jadikan Quran begitu, menjadikan teman Quran itu. Ya, Nabi kata, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kamu Quran, kerana dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Ya, dalam tafsir, dalam huraian hadis Imam Muslim disebut Sahih Muslim. Maksud sahabat di sini ialah orang yang baca Quran, orang yang tadabbur Quran, dan orang yang amalkan Quran, baru dia jadi sahabat Quran. Barulah Quran akan syafaatkan kita, tuan-tuan. Ya, yang masalahnya kita jadi tak macam tu. Yang disebut dalam surah Al-Furqan ayat 30, Nabi pernah mengadu pada Allah, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, wahai Allah, sesungguhnya hamba-hambaku, umatku ya Allah, menjadikan Quran benda yang dikesampingkan, benda yang diabaikan, yang tidak dikira dan yang tidak diambil kira. Hari ini betul-betul lah, tuan-tuan, kita ambil Quran ni bila, tuan-tuan? Kalau bukan Ramadan, Quran ni jadi macam buku buruk ya. Tuan-tuan nak tengok dalam ada satu YouTube budak hantar macam ni. Kan ustaz tu tanya, Syafiqah, ni buku kau belajar? Buku boleh, belajar boleh. Nah, kita tak boleh jadi ke macam tu? Quran sampai boleh jadi macam belajar. Tapi tengok Quran kita masing-masing, cantik lagi. Sebab jangan buka, jangan kita baca. Sebetul kita baca Quran ni bila, tuan-tuan? Kalau tidak bulan Ramadan, ya, berapa kali kita baca Quran? Berapa kali kita baca Quran? Sedangkan Quran itu ialah kalam Allah, perkataan daripada Allah. Ya, kita diagungkan apa? Agungkan Allah ke agungkan benda yang lain? Kalau kita agungkan Allah, kita akan agungkan kalam Allah Ta'ala. Kita akan baca saban hari. Ya, tapi kita dikatakan sebagai hajrul Quran, orang yang meminggirkan Quran, tanah Quran. Ya, batu ulama pecah makna daripada hajrul Quran ini kepada 3. Orang yang pinggir Quran, yang pertama hajrul qiraah, dia meminggirkan daripada membaca Al-Quranul Karim. Tak nak baca. Ya, tuan-tuan, bangun daripada tidur, mula-mula tuan-tuan apa, cari apa dulu? Kita akan cari handphone kita dulu. Ya, tengok mesej dulu. Ya, tengok Twitter dulu, tengok WeChat dulu, tengok WhatsApp dulu, tengok surat khabar dulu. Quran bila kita tengok? Entah tak bila kita nak tengok Quran. Tak nampak Quran, tuan-tuan. Ya, tu kadang-kadang bila belantak, bila terkejut, tak sebut dah subhanallah, astagfirullah, tak sebut dah sekarang. Orang tukar dengan yang lain. Dia tukar apa tak? OMG, oh my God, ataupun OMG, oh my God. Dah hilang dah, ya Allah. Hari ajaran yang ada hari ini nak meminggirkan daripada Quran. Dulu-dulu tuan-tuan nak masuk siaran televisyen, pagi tu dimulakan dengan bacaan Quran dulu. Lepas nak tutup malam pukul 12 kan, berhenti dengan bacaan Quran pula. Hari ini ada tak? Dah tak ada. Dah tak ada. Ni dah pinggir baca Quran dan pinggir mendengar Quran. Kalau baca pun tidak, takkan nak dengar Quran. Ya, ada sebelum Ramadan tadi saya panggil seorang ustaz datang ceramah kat Aziz tadi. Dia pun cerita tentang masalah pendengaran. Dia ada seorang sahabat, seorang profesor. Dia pergi ziarah rumah orang profesor. Profesor ni pun hidang air kat dia. Hidang air, tuan-tuan. Air susu. Ya, air susu. Saya buat contoh lah ni. Sebab dia buat contoh, dia pun mula minum. Sedap kan? Sedap. Tak kuat dia minum lagi, tuan-tuan. Sedap sampai habis dia minum. Dia pun tanya, Prof, ni air apa ni? Air susu kambing.
Jangan tipu bro. Saya ni sadaqah susu kambing madu. Ya, saya meniaga susu kambing. Ini bukan susu kambing. Dia kata susu kambing. Kamu tak percaya? Dia pergi perah depan mata kawan. Perah kambing. Dia pun minum. Memang betul susu kambing. Yang persoalannya kenapa dia jadi sedap, jadi lazat, jadi berkering. Ya, profesor tu kata yang pertama, aku bagi makan dengan makanan yang aku proses sendiri. Tak bagi ikan patin sebab ada babi dan dia buat dengan sendiri. Tak pakai yang pilot apa yang dia tidak beli kat kedai. Dia buat sendiri tuan. Kemudian dia bawa ustaz ni naik atas kandang kat kambing dia sekali lagi. Ya, dia naik dalam kandang. Ustaz ni terkejut. Ustaz ni dia kata terkejut buruk. Tuan tahu terkejut buruk ni macam mana? Ya, bagaimana buruk terkejut, macam itulah dia terkejut. Sebab apa dia terkejut? Rupanya profesor ni dia pasang ayat-ayat Al-Quran dalam kandang. Dia pasang ayat Quran, cukup 3 hari khatam Quran. Ya, kebetulan pula kambing ni jadi warak. Mana ada binatang dia jangkut? Kambing dia ada jangkut kan? Ya, dengar Quran, susu jadi sedap, lazat. Yang ni yang dalam Quran sebut taksya'iru qulubuhum summa talinu julubuhum wa qulubuhum. Ya, apabila mendengar zikir ingat nama Allah, akan gemetar hati-hati mereka. Tuan-tuan, hati yang hidup dia akan gemetar. Hati yang hidup dia akan gemetar sebagai tanda apa panggil respon. Ya, dia respon dengan ayat Quran. Mula-mula akan bergetar jiwa kita. Tetapi setelah kita dengar ayat Quran kata summa talinu juluduhum, kemudian kulit-kulitnya akan menjadi lembut, hati-hatinya akan jadi lembut. Kulit boleh jadi lembut tentang dengan Quran. Yang kita duduk dengar selama ni Quran ke apa? Kita duduk dengar dandut. Ya, kita duduk dengar Klasik FM. Ya, kita duduk dengar Era FM. Tengok rancangan di televisyen daripada budak kecil sampai ke orang tua. Lagu-lagu dan rancangan hiburan. Idola kecil, idola atra, BMP bintang mencari bintang, fantasi. Sampailah kepada orang tua nama kuih. Ya, kilauan emas. Ya, tu dia. Kilauan emas jadi apa dia tak tahu? Mencicing. Kan? Tu lah. Tak ada kerja. Yang sepatutnya orang tua macam ni lah duduk di surau. Jadi bilal. Kalau ada talik, ketua talik, tidak main cici. Ya, hilang. Ya, Quran ni. Berapa ramai orang ambil Quran tu? Kalau tak kambing pun boleh jadi spon, boleh jadi cantik manusia kalau baca Quran. Kalau nak kita tengok pemuda-pemudi kita sentiasa membaca Quran, takkan merempit mereka. Ya, takkan berkapur, takkan berzina. Kalau nak suami-suami yang sentiasa baca Quran, suami dia akan jadi amanah. Ya, isteri yang baca Quran, isteri yang salihah. Anak-anak yang baca Quran, anak-anak yang baik. Tapi hari ini orang sudah tak letak Quran nombor 1. Di rumah masing-masing kita nak dengar suara Al-Quran dibaca. Terlalu susah hari ini. Terlalu susah. Sampaikan bila ayah dan ibu dia sakit, dia tak boleh baca Yasin dengan mulut dia sendiri. Terpaksa pakai handphone dia, terpaksa kaset. Ya, inilah orang yang langsung membiarkan diri dia tidak faham Quran dan membaca Quran. Dan yang kedua dinamakan hajrul fahmi, tidak faham tentang Al-Quranul Karim, meminggirkan faham. Tuan-tuan, kita ni bila faham Quran, kita akan menjadi semakin khusyuk dalam solat. Saya ambil contoh lah. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan sarwa alam. Yang kita faham Tuhan alam, Tuhan sekalian alam. Alam tu bersama mana yang tuan-tuan? Mungkin bagi orang alam tu alam manusia, alam jin, alam binatang, ya, animal planet, tu je lah. Ya, alam impian, alam semesta, tu je alam dia. Kecil benar yang kita gambarkan. Tapi maksud alam kalau kita tadabbur dengan makna dan kefahaman yang jelas, akan menyebabkan hati kita dia rasa kecil depan Allah, khusyuk depan Allah bila kita sembahyang. Alam maksud di sini ialah universe, alam semesta jagat raya yang besar. Ya, saintis menggambarkan
besarnya universe ini sebesar 20 bilion light years. Dia tak pakai dah jarak tahun kilometer. Dia pakai jarak tahun cahaya. 20 bilion light years ni maknanya 1 bilion light years menyamai dengan 9,445 bilion kilometer. Tuan-tuan boleh gambarkan kalau 1 pun light years, ya, 1 bilion menyamai 9,445 bilion kilometer. Kalau 20 baru besar. Dalam alam ini ada gugusan bintang-bintang yang berbilion. Ya, sebuah universiti di Australia, mereka buat anggaran planet dan bintang yang ada di langit lebih kuat 100 sektilion. Kita tahu sektilion ni berapa? 100,0000 tu saja ada 21 kali pula dengan 3. Nak panggil apa pun tak tahu. Besarnya dan banyaknya gugusan. Itulah alam universe yang besar. Sebab tu bila kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita akan takbir dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Penuh dada kita ni dengan kehebatan Allah, ilmu Allah, iradah Allah, kudrat Allah. Tapi yang ini berapa ramai orang bila dia akan takbir Allahu Akbar, dalam kepala dia ingat dia wang besar, kereta besar, rumah besar, bini besar, makan besar, Tuhan kecil. Sebab dia tak faham. Dia tak faham. Ya, inilah orang yang menghajurkan, meminggirkan faham. Letak ya, Allahyarham Haji Sattar sebelum dia meninggal, dia pernah diwawancarakan dalam satu radio. Dia menceritakan bagaimana Piramli pernah buat satu filem. Ini diceritakan juga oleh Ustaz Fadil Shah. Disebut, ya, Piramli buat satu kisah pada tahun 1959. Ya, tajuk filem dia ialah Pendekar Bujang Lapuk. Tuan-tuan pernah tengok? Pernah tengok? Berapa kali kata? Banyak kali kata. Dalam filem, dalam Pendekar Bujang Lapuk ada satu babak yang lucu. Setelah mana mereka ni minta maaf dengan Cikgu Ros, Ragunan Wasiat 5. Maafkan kami. Kemudian Cikgu Ros tulis satu surat. Kemudian diselit bawah pintu. Ajis nampak. Ajis pun baca. Dia pun belik, dia pun buka. Ajis tengok. Sekali syair dah. Ya, Ajis pun boleh baca. Al-Kisah. Sudah menyangkut. Al-Kisah maka tersebutlah kisah Tayyib. Sudah satu. Sang kancil datang beramai-ramai menghadap ke bawah duli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Ramli rampas. Mana Fir'aun pakai Sultan? Entah. Akhir tadi Ramli pun ambil surat. Ramli baca surat tu, tak bunyi suara. Sekejap dekat, sekejap jauh. Sekejap dia pusing, sekejap tak pusing. Dia kata aku tinggal sampai. Sudah pun ambil balik. Ya, sudah kata buta huruf dulu kamu. Akhir sekali sudah pun baca. Sudah tengok dia tulis Arab. Sudah kata tulis Arab. Sudah pun baca Quran. Wal padang pasir ta'adu di pokok kayu. Ada sutariko. Ramli kata pokok ni padang pasir. Tak ada pokok kayu, panas terik. Oh, sambung. Wal kurma. Apa kurma? Dia tulis kamu tak pada baca. Wal kurma. Nak buka puasa kehabisan belati. Wal kurma nak buka puasa dah habis. Oh, sama. Ku pandang kiri kanan. Wal saki bagi tompok tayunta. Ku kiri, ku pandang kiri kanan. Saki bagi tompok tayunta. Piramid lampai garuk punya kau. Akhir sekali tiga-tiga tak pandai baca. Ya, merujuk kepada Ain Jasmine baru boleh baca. Ya. Jadi Piramli nak sindir orang yang baca Quran. Yang pertama jenisnya yang tak ada suara. Maknanya yang buta Al-Quran. Macam Ramli, tak boleh baca langsung. Ya. Kata dengan tak ada spek lah, ya, spek mata tak awak lah, kan? Padahal tak pandai baca. Yang kedua, orang yang seperti Sudik. Bila dengar baca, Masya Allah, ya Allah, dia baca tadi macam Imam Madinah, Imam Mekah. Baca Sudik dan sebagainya, ya Allah. Seronok kita dengar, ya Allah. Tanya dia, faham tak? Tak. Tapi sedap suara dia baca Imam Mekah. Sedap saja. Tapi rasa tak ambil apa-apa makna. Yang ketiga, orang yang boleh bertaranum, suaranya sedap.
Inilah manusia yang dikatakan memikirkan faham terhadap Al-Quran Al-Karim. Quran yang asalnya memberi manfaat kepada yang hidup, akhir sekali tidak ada arti pada kita. Kita hanya baca Quran untuk orang mati dah sekarang. Padahal Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, dia adalah kehidupan, panduan untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Ya, kita sudah salah gunakan Al-Quran Al-Karim. Yang terakhir ialah hajrul amal, memikirkan beramal dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi inilah sudah sampai masanya tuan-tuan. Ya, Ramadan akan berlalu begitu tuan-tuan, tetapi Quran akan tetap ada di rumah kita. Cahaya Al-Quran akan tetap memimpin kita. Sesiapa yang mengambil Quran, dia akan berjaya. Dan sesiapa nak sentiasa berjaya, jadikan Quran sebagai teman. Jadikan Quran sentiasa diinteraksikan sepanjang hari. Sebab Quran mengajar menjadi perintis. Quran mengajar menjadi orang nombor satu. Quran mengajar kita berjaya. Fasabiquna sabiqun. Ya, orang yang mendahului daripada orang-orang yang terdahulu. Ya, ada seorang sahabat saya, brother Syakir Gagulanci. Tetap kenal dia daripada nombor hidup kepada Islam. Dia kata saya masuk Islam disebabkan dua perkara. Yang pertama kerana masalah ketuhanan di dalam hidup yang bercelaru. Akhir sekali dia nampak yang benar adalah Al-Quran daripada surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad yang mengatakan ciri-ciri tauhid di sana. Dan yang kedua, dia masuk Islam kerana terpegun dengan ayat-ayat sains yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Apa saja yang ada sains hari ini baru ditemui dan diterangkai. Al-Quran sudah mendedahkan 1400 tahun dahulu lagi. Contohnya di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-30 menyatakan tentang teori Big Bang. Ya, seolah-olah macam teori Big Bang. Ya, bukan teori Big Bang. Big Bang ini bukan betul pun. Ya, Big Bang ni asalnya dia nak menyatakan ya lahirnya alam semesta ini melalui suatu letupan besar, akhir sekali membentuk planet-planet bintang dan sebagainya. Tidak, dengar. Ya, teori Big Bang hanya nak menjauhkan manusia daripada Allah Ta'ala. Dia mengatakan alam dicipta secara natural. Sebelum jadi, tidak ada kaitan dengan creator ataupun pencipta alam. Ya, tetapi hampir serupa dalam ayat Al-Anbiya ayat 30 Allah menyatakan alam ni, ya, matahari langit yang 7 dan bumi dulu bercantum. Kemudian Allah Ta'ala yang pisahkan, kemudian menjadi bumi satu, langit satu. Ya, dah disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam ayat Al-Anbiya ayat 31 menyatakan gunung ganam menjadi pasak kepada dunia. Kalau nak gunung kita digondolkan, yang dibuang dan diambil tanahnya, itulah yang berlaku hari ini, gempa bumi, tanah runtuh, ya, banjir, kilat dan sebagainya. Di dalam Quran suratul Mu'minun ayat 6 ke-14 menceritakan tentang proses sperma yang over berjumpa menjadi embrio, menjadi zygote. Allah menyatakan dengan menggunakan perkataan alaqah. Dalam perkataan bahasa terjemahan kita sebut darah. Sebenarnya alaqah pada asalnya bukan darah. Dia adalah lintah ataupun benda yang berenang seperti lintah. Baru saintis hari ini bila menggunakan kata pembesar yang paling kecil, baru mereka nampak objek yang ada di dalam alaqah segumpal darah itu adalah sejenis seperti lintah yang berenang yang pergi ke tebing ataupun ke rahim ibu, dan dia menghisap sakit-baki makanan di situ dan membesar membentuk bayi. Quran sudah menemui. Di dalam surah Ar-Rahman diceritakan tentang laut, ya, taman di dalam laut, sungai di dalam laut, ataupun dua laut yang tidak dapat bertembung. Ya, barzakhan la yabghiyan, barzakh yang ada seorang dinding di antara dua lautan Pasifik. Cuba tengok kita tengok laut-laut yang ada di Mesir dan laut yang ada di antara laut di Turki dan sebagainya. Dalam Quran sudah menyatakan bagaimana di dalam itu juga disebut tentang wardatun katihan, seperti mawar merah yang kemerah-merah, menceritakan tentang planet dan bintang akan hancur dan meletup. Dan bila hari ini mereka menggunakan mikroskop Hubble, bahawa mereka nampak letusan itu berlaku beratus tahun, membentuk seperti bunga mawar yang kemerah-merahan. Quran sudah menyatakan. Semua banyak ayat-ayat sains, walaupun Quran bukan kitab sains, tetapi Quran sudah mendedahkan 1400 tahun dahulu. Jadi sebab itulah orang yang ambil Quran, dia akan menjadi manusia yang menguasai alam sebelum datang masa. Ya, mudah-mudahan kita membaca Quran dan kita tadabbur Quran dan kita beramal dengan Quran, dan mudah-mudahan keluar daripada Ramadan Quran tetap di hati kita, insyaallah. Wallahu ta'ala bisawab. Aku lupa lihada wa astagfirullah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.